Sudah 20 tahun. 20 tahun. Kalau cerita tentang jemu tu, yalah ada masa tu begitu, tetapi ingat kita buatlah sesuatu untuk nak kembali kepada Allah. Jadi kita teruslah berjuang sehingga mungkin akhir hayat kita lah, insya-Allah. Baitul Ihsan mengambil peranan supaya kita membuat program untuk memelihara anak ini, supaya kita dapat mendidik anak ni seperti model yang kita mahu. Model-model yang kita mahu, mereka faham Quran dan Sunnah lebih dekat lagi. Pertama sekali, apa yang Baitul Ihsan rancangkan untuk perkembangan anak-anak di Baitul Ihsan sendiri adalah kami dengan mengambil apa sahaja sudut yang kami dapat lihat untuk memenuhi keperluan anak-anak pada masa kini, terutamanya dalam bidang pendidikan sendiri. Pertama sekali kita akan melihat bahawasanya anak-anak ini terpinggir daripada semua sudut latar belakangnya, dan daripada sudut kebajikannya, malah daripada sudut pendidikannya. Jadi kami mengisi ruang serba sedikit mengenai akidahnya dan mengenai fardu ainnya, dan seterusnya. Kalau mampu untuk jauh ke hadapan, kita akan berikan mereka dalam bidang tahfiz ataupun dalam bidang kemahiran, insya-Allah. Ketiga itu kita dapat kes yang special lah, kes yang melibatkan yang orang suami isteri ini, dia kahwin dengan isteri dia orang India, convert masuk Islam, tapi bila timbul perpecahan, maka yang isteri ni nak ambil anak dia yang dua lelaki ni, maka ayah ni cepat-cepat ambil anak ni, simpan kat kita, nak selamatkan akidah anak ni. Maka ketika itu saya duduk di quarters Telekom, Jalan Kokren tu. Jadi rumah quarters tahulah tak besar, 3 bilik ya. Jadi kita terpaksa bagi perlindungan sementara. Maka kelamaan-kelamaan kita fikir bahawa kita perlu cari tempat yang lebih selesa untuk simpan anak-anak ni. Jemaah asyrkan kita dapat satu rumah yang sebelah ni, yang mula sekali dalam tahun 2000 kita dapat rumah Cina ni, rumah kepunyaan Cina. Ketiga itu kita sewa dalam 1,200. Kita letak anak-anak kita. Maka kita dapatlah tempat ni. Alhamdulillah. Pertama sekali kita tahu bahawa anak-anak ini anak-anak terpilih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu bahawasanya banyak kekurangan, dan ia sebenarnya memberi ruang kepada kita untuk memenuhi ruangan ataupun peluang dan ruang tadi. Jadi kita tahu sebagaimana yang kita diberi ruang tadi, dan kita cuba untuk memenuhi mereka dengan pertama sekali dengan banyakkan bersabarlah dengan anak-anak pelajar ni, kerana kita tahu bahawasanya mereka tu banyak lagi kekurangan, tapi kita tak nak nampak kekurangan itu mewarisi mereka sampai bila-bila, tapi kita cuba mengadakan seada yang mungkin bagi mereka untuk menjadi lebih baik daripada sebelum mereka datang ke Baitul Ihsan, sehinggalah apa sahaja yang boleh diperolehi di Baitul Ihsan ini agar menjadi satu, orang kata apa, titik tolak untuk mereka maju ke hadapan, insya-Allah. Datang lagi kes melibatkan satu convert, nama dia Hassan Chu. Dia kena langgar, orang langgar dia orang lari. Jadi orang masyarakat awam ni ambil dia bawa pergi masuk hospital. Dia kena dekat PJ, masuk kat Subang Medical Center. Jadi nak jadi cerita, depa cek dia, dapat wallet dia, tengok ada kontak kita. Maka depa kontak isteri, beritahu kata kenal tak dia ni, nama Hassan Chu ni. Kita kata kita kenal lah. Ini ada bawa kes kita yang kita bantu dia. Tapi dia kata kawan ni dah kena langgar, meninggal kita. Jadi tak ada siapa tuntut dia. Dia refer masuk ke GH. Maka kita kata kami uruslah mayat dia. Jadi anak dia ada 4 orang, kita ambil anak dia semua untuk kita bagi perlindungan kerana dia masuk dalam asnaf kita. Sehinggalah kita hantar anak-anak dia ni pergi ke Mesir lah. Sampai hari ni dia dah jadi imam lah. Alhamdulillah. Itu satu kejayaan dia lah. Mudah-mudahan. Ini semua anak-anak Baitul Ihsan yang mana kita tengok, kita dah lahir semua, Masya Allah, mereka pun yang dah kahwin, yang ada anak, yang ada berjaya ni semua. Mudah-mudahan mereka teruskan perjuangan Quran dan Sunnah. Harapan kami begitulah. Alhamdulillah, di Maluri ini kita ada 2 unit rumah yang mana kita telah menetapkan lebih kurang dalam 45 anak perempuan sahaja. Di mana di Gombak itu kita ada sebuah rumah bangunan 4 tingkat, kita letak untuk anak lelaki lebih kurang dalam 20. Jadi itulah kita pisahkan mereka. Sebelum ni mereka duduk bersebelahan antara lelaki dan perempuan bersebelahan. Jadi dari masa ke semasa
kes bertambah dengan bantuan orang ramai, maka kita dapat bina satu bangunan yang khusus untuk anak lelaki tinggal di sana. Bukan kami saja 2 orang yang bekerja, kami ada satu jemaah kecil yang bilangannya lebih kurang 9 ahli jawatan dan termasuklah ahli yang lain lebih kurang dalam 17 ya, dan sama-sama bergandai bahu untuk menjayakan program ini. Suami isteri ini dia komitmen dia 100% dalam kehidupan tu, dia komitmen tinggal bersama. Mungkin jemaah lain dia bantu dalam segi urusan yang lain. Anak-anak ini yang datang daripada luar negara ini seperti anak-anak dari Thailand, Kamboja, Rohingya, daripada China begitu. Jadi anak-anak ini kebanyakan anak-anak yang tak berkemampuan. Kedatangan mereka ini daripada mulut ke mulut lah. Ya, kerana ada yang buat lawatan kat sini, selepas tu dia pulang, dia hubungi kita kembali, dia kata, Umi, mereka bertanya adakah kita sudi mengambil anak-anak ini nak belajar tapi tak berkemampuan. Lebih-lebih lagi negara-negara yang bukan negara Islam, seperti Thailand, minoriti orang Islam kan. Tetapi mereka ini nak belajar, tak ada tempat. Jadi disebabkan kerana kemiskinan mereka ini tak mampu, sehingga lah mereka ini kita terima mereka, dan inilah yang kita nampak anak-anak yang luar negara ini betul-betul dia nak belajar. Okey, baik, alhamdulillah selama 20 tahun lebih lah Baitul Ihsan telah beroperasi dengan segala rintangan, dugaan dan sebagainya, tapi sepanjang 20 tahun ini jugalah ada hasil-hasil yang telah berjaya anak-anak pelajar ini maju ke hadapan. Salah satunya adalah dengan apa yang kami buat ni, kami tak sangkalah bahawasanya ada di antara mereka ni telah mengkhatamkan Al-Quran. Selama 20 tahun ni juga kita telah melahirkan lebih kurang 35 orang pelajar. 35 orang pelajar hafiz dan hafizah yang selama ni kami tak pernah pun merancang ataupun memikirkan bahawasanya mereka sanggup ataupun boleh berjaya mengkhatamkan Al-Quran, kerana bagi dasar kami adalah kami ingin melindungi mereka kan. Tapi kami nampak mereka di situ adanya peluang dan ruang untuk mereka maju ke hadapan. Jadi why don't kita bagi semangat dan sokongan, malah dorongan untuk mereka mengkhatamkan Al-Quran dan seterusnya melanjutkan pelajaran. Ada di antara pelajar kami ini yang kami telah bawa sampai ke Indonesia, pesantren-pesantren di sana. Beberapa pesantren kita telah pergi dan kita hantar pelajar-pelajar kita seramai tidak kurang lebih daripada 18 orang ya, dan alhamdulillah ada yang masih lagi berada di sana. Kebetulan PKP sekarang kan, jadi mereka terdapat balik dan berbakinya telah sambung juga belajar di sini di universiti di tanah air kita sendiri. Alhamdulillah ada juga mereka yang telah berjaya sehinggalah berumah tangga. Jadi apa yang kami perlukan di sini adalah mereka setidak-tidaknya mereka tahu tentang didikan agama itu membawa mereka ke mana-mana sahaja, sehinggalah mereka tahu bahawasanya agama itu dibawa dan seterusnya melahirkan generasi yang cinta kepada Islam. Itulah hadaf kami sebenarnya, untuk melihat mereka membawa Islam ke seluruh tempat, ke mana sahaja mereka pergi, insya-Allah. Bagi kami tidak apa yang kita rasa yang puas, melainkan mereka ini daripada dia zero, alif bata pun tak kenal, sehingga mereka ini boleh mengajar kembali. Itu satu kepuasan bagi kami. Tidak ada apa yang nak rasa macam nak diucap, melainkan rasa macam subhanallah. Sungguhnya dia akan pulang kepada negara mereka masing-masing untuk teruskan pendakwah mereka di sana. InsyaAllah harapan kami begitulah, supaya benda ini apa yang dia belajar di sini dia akan teruskan berjuang di tempat negara mereka masing-masing, insyaAllah. Kita harap itu saja, mereka dapat ilmu yang kita Baitul Ihsan bagi kepada mereka, kemudahan belajar di luar sana. Mereka pergi di luar belajar, di Indonesia, di Yaman, di Jordan, di Madinah. Kita sudah hantar
mudah-mudahan mereka balik meneruskan perjuangan Quran dan Sunnah. Ini harapan kami. Kita tidak mahu apa kekayaan apa yang ada. Mudah-mudahan sedikit amalan kita ini Allah nilai di akhirat itu. Itulah harapan kami, insya-Allah. Apa yang kami melihat adalah di sini adalah peluang kami. Ya, peluang kami adalah mencari mereka-mereka ini, kerana kita melihat pada zaman akhir zaman ini pelajar-pelajar ataupun remaja-remaja zaman sekarang amat mudah terpengaruh dengan anasir-anasir luar, kerana mereka sesungguhnya tidak diberikan didikan agama yang secukupnya, malah mungkin atas dasar sikap sendiri yang tidak mahu menuntut ilmu, jadi mungkin kurang didikan dan dorongan daripada keluarga sendiri. Jadi itulah, di situlah ruang-ruang yang kami rasa kami boleh cuba untuk ambil sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk memelihara mereka dan memberikan mereka sokongan dan dorongan agar nampak pada masa akan datang bahawasanya mereka boleh menjadi insan yang cemerlang, terbilang dan gemilang, insya-Allah. Dan kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak pelajar. Kalau mereka boleh pergi ke arah jauh ke hadapan, kita akan sokong, support mereka sehinggalah insya-Allah satu hari nanti kalaulah ditakdirkan untuk ambil ke PhD sekalipun, kita akan support sampai ke tahap tu. Malah kita nak semangat juang mereka tidak putus-putus untuk tidak mewarisi kemiskinan tadi ataupun kekurangan ilmu, kerana sesungguhnya ilmu itu adalah pemangkin bagi seseorang untuk membezakan mana baik dan mana tidak baik. Itu saja. Kerana pada dewasa ini kita dapat lihat bahawasanya banyak ataupun ramai di kalangan remaja ni tidak dapat membezakan mana yang baik, mana yang tidak baik, kerana mereka mengikut orang kata apa, lifestyle yang di luar sana yang hawa nafsu saja, kan. Jadi kita mengambil responsibility sebagai ukhuwah diniyah, ukhuwah islamiyah, iaitu al-muslim akhul muslim. Kita ni bersaudara, kita tak nak lihat saudara kita ataupun adik-beradik kita ni melihat mereka ke dunia yang tidak sepatutnya bagi mereka, malah kita mengambil tanggungjawab dan responsibility untuk membawa mereka insya-Allah bersama-sama kita masuk dalam syurga Allah Firdaus, insya-Allah. Alhamdulillah, kita melihat apa yang usaha yang sedikit yang kita hulurkan kepada anak-anak ini, ya. Kita harap ini adalah salah satu daripada dakwah yang kita harus tanamkan kepada anak-anak, kerana mereka ini bertanggungjawab juga. Kerana generasi kami seperti kami ini bukan yang lama lagi, ya. Kita pun dah rasa sampailah tiba masanya kita kena pas button kepada anak-anak pula. Mereka pula harus memikul tanggungjawab, ya. Kerana kita melihat memang nak melihat di luar sana tu berbagai-bagai cabaran, tetapi anak-anak di sini ni kita bina mereka ini supaya dia tahu apa tujuan dia hidup di atas muka bumi. Kalau mereka ingat mereka diwujudkan oleh Allah ini semata-mata kerana di sana, di akhirat, insya-Allah mereka ada misi dan visi mereka sendiri untuk teruskan dakwah, kerja-kerja dakwah, insya-Allah. Sebenarnya harapan dan cita-cita kami adalah untuk melihat agama kita ni terbela, dan bangsa kita ni orang kata apa, dipandang mulia, kerana sesungguhnya agama dan bangsa memainkan peranan yang penting. Kita dapat lihat bahawasanya sekarang ni tomahan demi tomahan yang telah berlaku kepada agama kita sendiri, dihina, dicaci dan dimaki sebagainya, kerana mungkin sikap-sikap individu tertentu malah dipukul sama rata untuk melihat bahawasanya agama Islam ni agama yang tidak bagus, agama Islam ni agama yang mundur. Tapi kita nak ubahkan persepsi masyarakat sekeliling bahawasanya agama Islam agama yang terbaik, agama Islam agama yang membantu. Malah kita sebagai seorang Muslim pun patut membantu masyarakat kita ataupun kita punya generasi supaya agar lihat Islam itu terbela dan seterusnya, melihatkan Islam itu agama yang sangat tinggi dan mulia, insya-Allah. Allah kata kalau kamu bersyukur pasti aku tambahkan nikmat kepadamu. Maka kita sering tarbiyah anak supaya mereka selalu bersyukur. Kerana syukur ini bukan terbatas kepada rezeki, tapi syukur ilmu yang kita ada itu. Ada arti kata syukur itu berarti kita ada ilmu tadi, kita kena gunakan ilmu itu, apa yang telah kita terima dari amanah daripada masyarakat yang telah membantu kita, maka kita sumbangkan ilmu itu kepada masyarakat yang lain.
Ini yang pengertian syukur. Dan kita selalu tarbiyah kepada anak, bersabarlah dalam kehidupan ini. Tidak ada satu benda yang kita datang dalam keadaan yang mewah. Bila mana kita telah diamanahkan, Batu Ihsan ini adalah satu trustee, sebagai badan amanah, mana kita selain kita berwar-warkan kepada masyarakat di luar sana, anak-anak ini nampak anak ini yang baik, yang perlu backup daripada masyarakat di luar supaya mereka boleh meneruskan pelajaran mereka di luar sana untuk mendapatkan satu kekuatan. Di luar sana mereka akan dapat satu kekuatan ilmu yang lain kerana mereka bergaul dengan masyarakat di luar sana yang berbeza. Jadi semangat itu di luar sana lebih besar daripada semangat di dalam. Maka itu kita selalu war-warkan kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan di luar sana yang banyak membantu kita. Kita ucapkan terima kasih juga kepada mereka-mereka yang kenal Batu Ihsan, yang banyak membantu secara low profile, secara individu. Ini yang kelebihan masyarakat kita ni. Orang Sudan ni dia faham. Dia nak bantu ni, dia tak mau orang kata nak war-war ke, nak buat satu box cek besar ke, nak bagi dia, tak ada. Dia very simple, dia kata aku nak bantu sampai maksimum mana yang dia boleh belajar ni boleh pergi. Maka kita ambil inisiatif tanggungjawab untuk menghantar anak ni di luar sana. Mudah-mudahan dia pulang, dia membawa satu mesej yang besar kepada masyarakat di Malaysia umumnya. Inilah harapan Batu Ihsan. Mudah-mudahan kita mengucap terima kasihlah kepada masyarakat di luar sana kerana masyarakat luar lah, yang masyarakat umum ni lah yang banyak membantu kita. Jadi kita bersyukurlah atas nikmat ini yang Allah bagi kepada kita. Batu Ihsan banyak berterima kasih, bersyukur apa yang telah diberi kepada kami. Mudah-mudahan amanah ini kami meneruskan supaya Allah memberi kekuatan kepada kami, jemaah yang kecil ini, untuk meneruskan perjuangan Batu Ihsan. Sebab kalimat ihsan itu sendiri kita dapat, maka besarlah nikmat mudah-mudahan Allah bagi kepada kita.